Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Baik, kita saksikan antara paparan utama Nasional 8 malam ini. S. Subramaniam umum tanding jawatan Presiden MIC. Juga sikap pasif pembangkang tidak bantu penurunan harga barang. Dan BN tunggu notis kekosongan kursi oleh SPR sebelum buat sebarang keputusan. Terusnya bersama saya dan rakan tugas Nur Rashikin Abdul Rahman seketika nanti. Timbalan Presiden MIC Datuk Seri Dr. S. Subramaniam mengumumkan akan bertanding bagi jawatan Presiden pada pemilihan semula parti itu. Pemilihan semula parti terpaksa dibuat berikutan arahan daripada pendaftar pertubuhan ROS dan akan diadakan Mei ini. Saya telah mengumumkan pendirian saya bahawa saya akan bertanding untuk jawatan Presiden MIC di dalam pilihan yang mungkin akan datang. Beliau yang juga Menteri Kesihatan mengadakan perjumpaan bersama 2,500 ketua cawangan dan ahli MIC di Ibu Negara. Presiden Parti Datuk Seri G. Palanivel pula mengesahkan beliau akan menemui Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak minggu hadapan. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri mahu semua pemimpin MIC menyokong formula yang dipersetujui bersama sebelum ini dalam menyelesaikan kemelut dalaman parti itu. Bercakap kepada media di Langkawi, Tan Sri Muhyiddin berkata, formula yang ditetapkan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Najib Tun Razak itu wajar dihormati dan dipatuhi oleh kepimpinan MIC. I don't want to imagine the worst, and I don't want to see MIC reach that stage. Apalagi kalau dia dibubarkan. Jadi elok pimpinan MIC baik Palanivel, Subramaniam dan lain-lain bersatu, serahkan pada Presiden pengurusi BN, dan kalau pengurusi BN sudah merumus formula, bila bersetuju, jangan kemudian kata tak setuju. It's going to be difficult when you have agreed with the Prime Minister and later on you say I disagree. Not just disagree, start questioning a lot of things. It will not be solving the problem. Baik. Sikap pasif pembangkang dalam perjuangan menurunkan harga barang sesuai dengan penurunan harga minyak dibidas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perbuatan pembangkang itu tidak selari dengan tindakan mereka yang sebelum ini sering mengajak rakyat untuk berarak di jalan raya, kononnya untuk menekan peniaga supaya menurunkan harga barang. Dalam satu majlis di Bera Pahang, Datuk Seri Ismail menyifatkan tindakan pembangkang sebelum ini sebagai suatu permainan politik yang cuba mendapat simpati rakyat dengan bermodalkan harga barang. Apabila harga minyak turun, harga barang tak turun, kita tak dengar pun suara daripada pembangkang yang minta supaya barang turun ataupun mengajak rakyat berdemonstrasi di jalan raya untuk mendesak peniaga menurunkan harga. Jadi kita nampak ini seolah-olah satu permainan pembangkang yang cuba untuk menggunakan isu harga barang untuk memburuk-burukkan kerajaan. Sehubungan itu, beliau berkata pembangkang gemar memainkan isu harga barang untuk memburukkan kerajaan yang akhirnya akan menimbulkan simpati pada pembangkang. Semalam, skim kawalan harga sempena perayaan Tahun Baharu Cina 2015 bermula di seluruh negara. Dengan nada keras juga, amaran diberi kepada peniaga ingkar tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang tidak mematuhi peraturan di bawah skim tersebut. Bagaimanapun, tinjauan hari ini mendapati masih terdapat segelintir peniaga tidak mengikuti spesifikasi harga. Alasan yang diberi, masih ada pembekal dan pengilang menjual pada harga yang sama kepada mereka. Tinjauan RTM ke Pasar Besar Jalan Othman Petaling Jaya ini misalnya, rata-rata peniaga memberi alasan mereka tidak dapat menurunkan harga barangan selaras dengan penurunan harga minyak kerana pembekal juga tidak berbuat demikian. Bagi mereka, ia harus bermula daripada pembekal, diikuti peniaga, seterusnya kepada pembeli. Sekarang banyak tolong tahu. Ni tengok hari layar sampai. Orang pun tak nak. Dia ikut pasaran lah. Kalau harga tu mahal lah. Kalau time dapat pasaran murah tu jual. Itu je.
Manakala orang ramai yang ditemui di Pasar Besar Jalan Othman ini berkata tidak semua peniaga tidak mengikuti panduan harga yang ditetapkan KPDN-KK. Okey, buat masa ni saya rasa hanya setengah tempat je mereka lakukan penurunan harga barang. Tapi saya rasa sepatutnya semua tempat ikut apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Berkenaan dengan harga barang tu ada setengah ikut, ada setengah tak ikut kan. Dan masih lagi orang kata tak ada selaras dengan benda tu. Jadi saya harap pihak atasan boleh pantau lah harga-harga barang yang sekarang di pasar-pasar. Ada yang tak ikut lah, saya tengok tak ada ikut lah. Ya, ada kedai dia ikut, memang ada ikut separuh, saya tengok tak ikut juga. Semasa tinjauan ini, RTM juga sempat merakam pasukan pemantau KPDN-KK membuat tinjauan di pasar yang menjadi tumpuan warga Petaling Jaya ini. Cuti 2,000 pegawai KPDN-KK akan dibekukan bagi memantau skim kawalan harga Tahun Baru Cina bermula semalam. Menurut Menterinya, Datuk Seri Hassan Malik, bagaimanapun pembekuan cuti tersebut tidak melibatkan penguatkuasa berbangsa Tionghoa yang akan menyambut perayaan Tahun Baru Cina tidak lama lagi. Saya telah mengarahkan pegawai-pegawai penguatkuasa saya, kecuali pegawai yang berbangsa Tionghoa, lain-lain pegawai saya bekukan cuti mereka di sepanjang cuti perayaan ini. Bagi membolehkan penguatkuasaan ini kita buat secara komited, secara terus, secara langsung dan mengambil tindakan kepada mereka yang engkar dengan peraturan yang telah disetujui secara bersama. Terdahulu beliau merasmikan program usahawan India SEED di Dewan Datuk Bahaman Kuala Pilah. Pembekuan cuti itu bermula semalam hingga 25 Februari 2015 ini. Tindakan itu diambil bagi memastikan semua penguatkuasa digerakkan dalam operasi pemantauan berterusan bagi memastikan tiada peniaga mengambil kesempatan menjual pada harga lebih tinggi daripada sepatutnya. Selain penguatkuasa, semua sukarelawan termasuk pemimpin masyarakat dan pertubuhan bukan kerajaan NGO diminta menyalurkan maklumat jika mengesan kegiatan peniaga yang melanggar harga kawalan. Di Sarawak, 162 orang pegawai penguatkuasa dan 134 orang pegawai pemantau harga dari KPDN-KK negeri itu akan berada di lokasi-lokasi tumpuan ramai beli belah untuk memeriksa dan memantau harga barangan kawalan. Bagaimanapun, menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Datuk Muhammad Narudin Majais, kerjasama semua pihak terutama pengguna dan pengamal media perlu untuk menjadi mata dan telinga kerajaan. Beliau menjelaskannya kepada media pada majlis pelancaran skim kawalan harga musim perayaan Tahun Baharu Cina 2015 peringkat negeri Sarawak di Miri. Persatuan Hal Ehwal Pelindung Pengguna Sabah CAPS pula akan mempergiat program kesedaran dan pendidikan kepenggunaan di peringkat kawasan Parlimen seluruh Sabah tahun ini. Presidennya James Bagah berkata inisiatif itu antara lain bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan kepenggunaan selain meningkatkan tahap kesedaran pengguna memandangkan ia masih lemah terutama dalam aspek mempertahankan hak pengguna. Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan dalam reaksinya pula meminta pengguna mengambil apa jua kaedah bagi memaksa peniaga turunkan harga barang. Datuk Nazim berkata rakyat sering terlupa kuasa pengguna yang ada pada mereka sebenarnya mampu mengawal harga barangan di pasaran. Jelas Datuk Nazim, kuasa pengguna termasuk mendisiplinkan diri dan berbelanja secara bijak. Pada masa sama sepakat memboikot peniaga yang menjual barangan pada harga tidak munasabah. Guna untuk supaya lebih prihatin dan melihat kepada hak mereka sebagai pengguna untuk mendapat harga yang berpatutan seiring dengan penurunan harga-harga benda lain. Pasal dulu bila harga naik 20 sen, dia orang naik RM1 pun ada. Jadi bila dah turun, nampak kaya macam tak nak turun, macam susah nak turun kan. Jadi ini sebenarnya perlu kita lihat ke arah kepada kesedaran pengguna. Kalau mengikut kita di Persatuan Pengguna Islam, pengguna agak kurang prihatin, agak mengantuk ataupun mungkin ada yang tidur. Jadi kita kena gerakkan, bangkitkan pengguna supaya melihat balik hak-hak mereka sebagai pengguna dan demand untuk mendapat hak yang seharusnya diberi.
Datuk Nazim berkongsi pandangannya ketika menjadi tetamu Nasional 1 di TV1. Lihat baru ni harga minyak. Barisan Nasional akan menunggu notis oleh SPR mengenai kekosongan kerusi Dun Cempaka di Kelantan dan Parlimen Perkhidmatan PAUH sebelum sebarang keputusan meletakkan calon bertanding dibuat. Setiausaha Agong BN Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur berkata laporan juga akan diminta daripada pengerusi perhubungan BN Pulau Pinang dan Kelantan. Dan kita akan menunggu laporan daripada saudara Teng sebagai pengerusi Pulau Pinang untuk Perkhidmatan PAUH dan daripada Datuk Pa sebagai pengerusi Badan Perhubungan, pengerusi BN Kelantan untuk laporkan kepada kita, dan kita akan membuat satu penimbangan to see what we should do. Beliau mengulas banyak komen yang diberi berikutan kemungkinan kerusi Dun Permatang PAUH kosong, manakala Dun Cempaka notis kekosongan kerusi telah dihantar ke SPR. Sementara itu, notis kekosongan kerusi Dewan Undangan Negeri N06 Cempaka berikutan kematian penyandangnya Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat Khamis lalu akan diserah kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hari ini. Speaker Dun Kelantan Datuk Abdullah Yaakob berkata penyerahan notis itu bagi membolehkan SPR menetapkan tarikh pilihan raya kecil Dun itu. Pihaknya secara rasmi hari ini menerima sijil kematian Allahyarham pada pukul 9 pagi menerusi keluarganya. Notis dihantar secara serahan tangan kepada SPR. Berdasarkan kepada perkara 46.5 bahagian pertama Undang-Undang Perlembagaan Tubuh, Kerajaan Kelantan telah memperuntukkan yang kekosongan sesuatu kerusi Dewan Negeri Kelantan perlu diisi dalam tempoh 60 hari daripada tarikh Suruhanjaya Pilihan Raya mendapati kerusi tersebut kosong. Jadi insya-Allah hari ini saya akan hantar surat memaklumkan kekosongan itu secara rasmi kepada Yang Amat Bahagia Tan Sri Pengerusi SPR. Beliau menyatakan perkara itu kepada pemberita pada sidang media di pejabatnya di Kota Darul Naim. Surat warta kekosongan perlu dihantar kepada SPR bagi membolehkan pilihan raya kecil diadakan dalam tempoh 60 hari selepas ia diwartakan. Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat meninggal dunia Khamis lalu. Pada pilihan raya umum ke-13, bekas Menteri Besar itu menewaskan calon BN Wan Razman Wan Abdul Razak dengan majoriti 6,500 undi. UMNO Kedah dilihat bersetuju dengan pandangan pengerusi UMNO Kelantan Datuk Seri Mustafa Mohamad bahawa perbelanjaan bagi menghadapi pilihan raya kecil Dun Cempaka lebih baik diguna bagi pemulihan rumah penduduk terjejas banjir di Kelantan. Kesesuaian tu kena pertimbangkan dululah. Mungkin atas penghormatan kepada almarhum Tuan Guru Nik Aziz ataupun atas apa-apa pertimbangan yang lain kan, cadangan itu boleh dipertimbangkan sebaik mungkin. Manakala Ketua Pemuda BN Khairi Jamaluddin juga sependapat iaitu BN tidak perlu meletakkan calon pada PRK Dun Cempaka. Kita dalam proses pemulihan semula kawasan Kelantan Selatan dan juga Kelantan Tengah daripada bencana banjir. Dan ini memerlukan kerjasama yang rapat dan erat antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Dan kita tidak mahu pilihan raya kecil itu untuk mengganggu gugat kerjasama antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Bernama bayar gaji petugas bernama TV bulan Januari dan Februari atas dasar kemanusiaan. Bernama akan bertemu pemegang saham lain selesaikan hala 7 bernama TV. Laporannya selepas ini. 9 lelaki warga Pakistan ditahan pihak kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom dipercayai tidak memiliki dokumen perjalanan sah di kampung Air Hujung Sempurna Jumaat lepas. Komander Eskom Datuk Abdul Rashid Harun dalam satu kenyataan berkata kesemua mereka diberkas dalam satu operasi khas. Menurut Datuk Abdul Rashid, bertindak atas maklumat sepasukan anggota keselamatan Eskom menyerbu ke sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Air dan menahan 8 warga Pakistan. Manakala seorang lagi ditahan berhampiran jalan ke premis itu. Hasil siasatan, 7 daripada mereka mempunyai masalah dokumen perjalanan.
Ketua Penguatkuasa Jabatan Imigresen Sempurna, Habib Muhammad Rafi'i, yang mengesahkan kejadian tersebut berkata 7 warga Pakistan itu berumur antara 23 dan 41 tahun. Habib berkata 5 daripada mereka didapati tinggal lebih masa di Sabah, manakala 2 yang lain masing-masing ditahan kerana tidak memiliki pas atau penyalahgunaan pas lawatan sosial. Warga asing itu dipercayai berada di Sabah antara 8 bulan dan 1 tahun setengah. Sementara itu, di Pekan Bauk Sarawak pula, kehadiran ramai warga Pakistan turut menimbulkan keresahan warga pekan itu. Kebanyakan warga Pakistan diambil bekerja di kilang perabot dan restoran makanan. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Bauk, DSP Sabri Zainul, ketika dihubungi RTM berkata, penduduk setempat tidak perlu bimbang kerana langkah perlu diambil terhadap isu kemasukan warga Pakistan. DSP Sabri berkata beberapa laporan polis diterima daripada penduduk setempat yang risau dengan sindiket penjualan pas lawatan sosial kepada warga asing. Polis mengesahkan tidak lebih daripada 20 warga Pakistan berhijrah ke Pekan Bauk dan tiada laporan jenayah berkaitan warga Pakistan diterima setakat ini. Penerokaan tanah pertanian bagi kegunaan lain didakwa semakin berleluasa di balik pulau sejak tahun lalu. Justru adun kawasan itu, Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berharap Kerajaan Negeri Pulau Pinang dapat segera membuat siasatan memandangkan tanah pertanian tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk tujuan lain. Tambah Datuk Seri Dr. Hilmi yang juga Timbalan Menteri Kesihatan, Majlis Perbandaran Pulau Pinang MPP juga harus menyiasat aktiviti itu kerana ia boleh menjejaskan ekosistem pengeluaran makanan. Saya amat kesal kalau kerajaan negeri membenarkan, saya amat kesal. Itu saya harap kerajaan negeri akan buat siasatan perkara ini. Banyak sangat aktiviti menimbus tanah pertanian, tanah benang. Beliau menyatakannya di balik pulau selepas merasmikan program bantuan industri asas tani. Dalam majlis itu, seramai 35 petani terpilih menerima sumbangan barangan pertanian termasuk cangkul, baja dan ubat-ubatan. Langkah Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama membayar gaji petugas Bernama TV bulan ini dan bulan lalu dilakukan atas dasar kemanusiaan. Malam ini pihak Bernama yang hanya memiliki pegangan minoriti 33% dalam Bernama TV akan bertemu para pemegang saham lain bagi menyelesaikan masalah dan menentukan hala tuju Bernama TV. Jelas Pengurus Besar Bernama Datuk Zulkifli Saleh, dana RM500,000 diperuntukkan bagi menampung gaji 160 pekerja terlibat setiap bulan dan ia disalur kepada syarikat yang bertanggungjawab membuat pembayaran iaitu Bernama TV Sinergi Berhad. Dan terpulang kepada syarikat berkenaan untuk membayar kepada setiap pekerjanya. Kalau lambat, pergi tanya syarikat tu. Jadi suatu penyelesaian perlu diambil supaya pekerja-pekerja Bernama TV ini tidak terus diletakkan dalam keadaan tidak tentuan. Jadi saya harap pemegang saham yang lain tampil untuk menyelesaikan masalah ini. Datuk Zulkifli mengulas masa depan stesen berita 24 jam itu di Putrajaya. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menasihatkan pengguna lebuh raya supaya lebih berhati-hati memandu sepanjang musim cuti Tahun Baru Cina. Sekatan jalan, rondaan dan pemantauan akan dipergiat sehingga cuti berakhir. Di Terengganu, tumpuan diberi kepada laluan lebuh raya Pantai Timur dari Jabur ke Kuala Terengganu memandangkan kemalangan kerap berlaku di laluan itu yang baru dibuka sepenuhnya. Jelas Pengarah JPJ Terengganu, Abdul Rahman Emang Anyi, pihaknya bekerjasama dengan pihak konsesi dalam menjalankan rondaan lebih kerap di situ. Jadi kita berpesanlah kepada semua pengguna jalan raya, terutamanya di lebuh raya tersebut, LPT baru ini, supaya berhati-hati, patuhi had laju dan kalau boleh perhati sekelilinglah semasa memandu. Kerana kemungkinan adanya binatang yang boleh masuk ke lebuh raya. Operasi khas motosikal bersepadu dijalankan JPJ di Kuala Terengganu menyaksikan 55 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Sementara itu di Sabah pula, JPJ Negeri menjalin kerjasama dengan 50 syarikat bas ekspres dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan musim perayaan. Fokus diberi kepada pemandu bas jarak jauh sepanjang operasi Tahun Baru Cina sehingga 27 Februari ini. Bas daripada segi breknya, dari segi ketebalan bunga tayarnya dan juga lain-lain lah yang berkaitan dengan keselamatan bas.
Lawatan ke terminal bas di Sabah dibuat sejak 11 Februari lalu. Selain JPJ, operasi di Sabah turut disertai agensi anti dadah kebangsaan dan Jabatan Imigresen. Tahun lalu 9,092 kesalahan jalan raya dicatatkan. Beberapa allowance penjawat awam akan dikaji semula dan ditambah baik, terutamanya yang melibatkan Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan. Langkah itu bagi menggalakkan lebih ramai penjawat awam berkhidmat di kawasan pedalaman Sarawak dan Sabah. Jelas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah berbincangan lanjut dengan Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan berhubung perkara itu akan diadakan Julai ini. Jadi bulan Julai ini saya bercadang, saya telah bincang dengan JPA dan juga Kementerian Kewangan. Kita lihat balik tentang segala kemudahan dan juga allowance yang diberikan kepada penjawat awam yang berkhidmat di kawasan pedalaman, khususnya di Sarawak dan Sabah. Tan Sri Dr. Ali ditemui media selepas merasmikan bangunan ward penyakit berjangkit di Hospital Miri. Ward itu yang pertama seumpamanya di Malaysia akan diperluas ke Semenanjung dan Sabah pada masa depan. Aplikasi SOS smartphone digunakan Kelab Rukun Tetangga KRT di Sabah bagi menjamin peranan mereka lebih berkesan sebagai mata dan telinga polis dalam memerangi jenayah. Sebagai permulaan, aplikasi itu bakal digunakan KRT di kawasan dengan kadar indeks jenayah tinggi mulai bulan depan. Aplikasi SOS smartphone yang diperkenal syarikat Public Synergy Power itu boleh dimuat turun secara percuma. Ia mampu menyalur maklumat segera kepada polis supaya tindakan dan bantuan segera sampai kepada mangsa ketika kecemasan. Saya akan atur di Bandara Kota Kinabalu dulu. Saya akan panggil SRS sebab di Bandara Kota Kinabalu yang paling... Jadi kita akan fokus kepada kawasan yang crime-nya terlampau teruk. Macam saya tengok KK di kawasan Papar kah? Penampang, ada one way fokus, Sendakan, Tawau. Dengan hanya menyentuh ikon SOS pada telefon pintar, isyarat dihantar kepada balai polis dan pengguna yang berada dalam jarak radius 5 km. Aplikasi itu sekaligus memperkasa peranan KRT dalam memastikan keselamatan penduduk terjamin selain meningkatkan aksesibiliti mereka semasa kecemasan. Mesyuarat Lembaga Eksekutif Agensi Berita Asia Pasifik ke-38 sepakat dalam memastikan peranan media sosial diperkasa bagi menjamin maklumat tepat dan sahih sampai kepada masyarakat. Kesemua agensi yang menyertai mesyuarat itu turut memperbarui azam untuk menggunakan media sosial dengan lebih menyeluruh. Menurut Pengurus Besar Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Datuk Zulkifli Saleh, kehadiran 35 agensi berita dan dari 14 negara dilihat satu gabungan penting dalam memastikan keberkesanan pengguna media sosial. Masyarakat. Jadi kalau agensi berita dan media-media lain tidak memainkan peranan untuk menerangkan kebenaran, jadi masyarakat menjadi keliru dan resah dan sebagainya. Dan ini boleh menimbulkan malah huru-hara dalam sebuah masyarakat. Kewujudan media sosial adalah cabaran yang positif pada media sedia ada, terutama dalam aspek mengekalkan kesesuaiannya dalam menyalur maklumat kepada masyarakat. Bernama mempengerusikan mesyuarat yang berlangsung selama 3 hari sejak Jumaat lalu bertemakan media sosial dan cabaran yang dihadapi agensi-agensi berita. Syarikat pelaburan milik Kerajaan Singapura Temasek Holdings Private Limited rugi $58 bilion Singapura dari hujung Mac 2008 hingga November 2008. Menteri Keuangan Singapura Tharman Shanmugaratnam berkata kemerosotan dalam pasaran equity global menyumbang kepada kerugian Temasek. Portfolio pelaburan Temasek meningkat $114 bilion Singapura semasa kitaran pasaran dari tahun 2003 hingga 2007. Keuntungan nilai portfolio Temasek lebih sedikit daripada separuh keuntungan daripada 5 tahun sebelumnya. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan kerugian dana daripada jualan ladang di Bank of America Corp baru-baru ini. Harga saham syarikat-syarikat tersebut jatuh 41% secara purata dari akhir Mac hingga November
November. Syarikat-syarikat yang dikawal temasek di Singapura termasuk pelantar pembina terbesar dunia Keppel Corp, Singapore Airlines Limited, pemaju hartanah Capital Land Limited dan pengendali telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara, Singapore Telecommunications Limited. Ketidaktentuan nilai ringgit tidak menjejaskan perniagaan berkait pelaburan dagangan mata wang asing Forex. Prestasi pelaburan Forex terus stabil selagi individu terlibat tidak membuat dagangan menggunakan mata wang dolar Amerika dan Singapura. Pegawai eksekutif sebuah syarikat Forex, Rizwan Saad menjelaskan, jual beli Forex didagang dalam talian, tidak seperti perniagaan lain yang memerlukan stok fizikal. Mata wang di dalam talian ataupun online currency trading tidak terjejas kerana kita tidak melakukan transaksi belian stok yang besar. Contoh, pada ketika harga ringgit dengan American dollar ataupun US dollar sebanyak $1 bersamaan RM3.50, tetapi ketika ini $1 US dollar bersamaan dengan RM3.70. Jika kita membeli stok yang banyak dalam bentuk barang-barang, maka kita akan mengalami sedikit kerugian. Tetapi dalam online currency trading, bila kita berdagang mata wang ini, kita tidak akan mengalami kerugian kerana stok yang kita beli itu ada dalam bentuk digital. Mata wang yen dijadikan pilihan utama dalam sebarang urusan dagangan memandangkan nilainya kukuh sepanjang 5 tahun kebelakangan ini. Jelas Rizwan, nilai ringgit dijangka kembali kukuh disebabkan kestabilan dan keamanan negara selain prestasi ekonomi tahun lepas berada di paras 6%. Beliau ditemui pemberita di Ibu Negara. Assalamualaikum. Susulan pembatalan mesyuarat agung tahunan AGM Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar menyokong tindakan Presiden KHM Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah. Tindakan itu dianggap relevan memandangkan Tengku Abdullah bakal melepaskan jawatannya. AGM Konfederasi Hoki Malaysia sepatutnya dijalankan 13 Februari lalu, namun wujud ketidaksefahaman melibatkan individu dalaman KHM selepas Pesuruhjaya Sukan Datuk Zaitun Osman tidak meluluskan perlembagaan KHM sewaktu mesyuarat agung luar biasa EGM Oktober tahun lalu. Malah Tengku Abdullah turut mendedahkan berlaku perebutan jawatan dalam Badan Induk Sukan Hoki Negara itu, sekaligus Pesuruhjaya Sukan memberikan saranan untuk menangguhkan AGM tersebut. Dari segi pemilihan dan juga nasihat Tuanku Presiden berkenaan dengan pemilihan itu adalah masalah dalaman mereka yang tak perlu saya komen. Ya. Saya cuma sebagai menteri yang mengawal selia PJS, Pesuruhjaya Sukan, saya nak pastikan bahawa mesyuarat agung dan juga sebarang pindaan kepada Persatuan Sukan itu mestilah dibuat dengan cara yang sah. Ya. Kalau tidak, akan menimbul masalah tadbir urus dari segi Persatuan Sukan. Dan bagi saya tindakan daripada Tengku Abdullah semalam adalah tindakan 2 hari lepas adalah tindakan yang tepat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan penutupan bengkel pembangunan sukan sepak takraw di Seri Kembangan. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar melihat jaminan pembangunan dan keutuhan sukan sepak takraw negara adalah tanggungjawab seluruh ahli keluarga sepak takraw. Bengkel yang diadakan ini harus menjadi wadah terbaik untuk membincang dan mencari jalan penyelesaian segala kekangan yang timbul, termasuk kejurulatihan, penganjuran pertandingan dan juga kemudahan fasiliti. Rumusan bengkel pembangunan berkenaan akan diserahkan dalam bentuk blueprint kepada Kementerian Belia dan Sukan untuk diambil tindakan. Beliau berharap kejayaan muncul juara menewaskan Thailand dalam kejohanan siri Super E-Staff di MITC Melaka baru-baru ini menjadi pembakar semangat untuk meneruskan gemilang dan kecemerlangan Malaysia dalam sukan ini. Di atas prestasi yang ditunjukkan, Khairi secara tidak langsung meletakkan sasaran yang dianggap realistik. Pasukan sepak takraw negara mampu meraih pingat emas pada Tamasya Sukan SEA 2017 serta Sukan Asia 2018. Liga Hoki Remaja MHC Milo NSC semakin menghampiri penghujungnya. 8 pasukan terakhir akan beraksi dalam pusingan kalah mati bagi menentukan juara liga musim ini.
peningkatan kualiti negeri yang tidak dianggap dominan dalam sukan hoki amat memberangsangkan. Sebaliknya, negeri Perak yang merupakan kuasa besar hoki negara gagal mempamerkan penguasaan untuk mara kepusingan kalah mati. Perlawanan play-off bagi menentukan 4 pasukan terbaik dari Division 2 akan berlangsung 26 Februari depan. 6 pasukan akan bersaing dalam kumpulan X dan Y sebelum 2 pasukan terbaik kumpulan mara kepusingan kalah mati bersama-sama 4 pasukan teratas Division 1. Pusingan kalah mati akan menyaksikan 8 pasukan bersaing secara timbal balik bagi merebut kejuaraan. Bagaimanapun 5 pasukan yang mewakili Perak gagal mara kepusingan kalah mati. Perlawanan akhir akan berlangsung 15 Mac depan. Kejohanan badminton terbuka Maybank Circuit Kuala Lumpur. Pemain badminton negara di bawah kendalian BAM Goh Soon Huat yang juga pilihan ke-7 kejohanan membuktikan kemampuan tewaskan rakan pilihan ketiga kejohanan Tan Chun Siang untuk muncul juara perseorangan lelaki. Turun beraksi di gelanggang utama Stadium Badminton Kuala Lumpur, Goh Soon Huat dalam misi untuk cuba mencatat kemenangan pertama musim ini. Selepas beraksi lebih sejam ketika menewaskan Liu Darren di separuh akhir, Soon Huat masih bertenaga bertemu Tan Chun Siang. Bekas pelatih BAM Chun Siang dilihat sukar menandingi permainan Goh Soon Huat. Akhirnya dalam masa 39 minit, Goh Soon Huat muncul juara menewaskan Chun Siang 21-12 dan 21-19. Selepas 2 perlawanan, skuad dari Pantai Barat Perak satu-satunya pasukan yang mengekalkan rekod tanpa kalah. Manakala aksi kurang mantap dipamerkan pasukan-pasukan besar dalam saingan Liga Super, termasuklah juara baru Piala Sultan Azlan Shah Johor Darul Ta'zim. Muhammadu Sumareh muncul pemusnah JDT yang memasang impian untuk pulang dengan mata penuh di Shah Alam. Ia jelas di luar jangkaan buat pendatang baru Liga Super PDRM, apatah lagi berdepan gergasi besar dalam Liga Malaysia dari selatan tanah air. Kemenangan ni orang cakap suntikan untuk pemain-pemain. Dan terus terang saya katakan saya terkejut. Pemain saya mampu menewaskan pasukan JDT yang bertaraf bintang. Di Selayang, The Fighters mengekuari rapat pendahulu berkongsi umpan mata dengan Sarawak yang berada di tangga ketiga. Buat skuad kendalian Irfan Bakti Abu Salim tampak kian tajam meskipun terlepas 3 mata pada perlawanan pertama. Menang ke atas Saim Dhabi jelas memberikan satu suntikan semangat terhadap Felda United, namun diiringi tekanan dalam mengekalkan kemenangan pada perlawanan seterusnya. Sarawak paling hampir dengan The Fighters yang hanya dibezakan dengan jumlah gol. Bujang Senang gah di laman sendiri selepas membaham sang penyu. 2 gol awal terhasil dalam tempoh kurang 10 minit. Bermula dengan bekas pemain import Kedah Billy Mehmet membuka tirai gol sebelum Asri Cucu melebarkan kedudukan 2-0 buat tuan rumah. Paulo Rangel cuba menaikkan semangat anak didik Abdul Rahman Ibrahim, namun Joseph Kalangti membuktikan Sabtu malam itu adalah milik Nyok Sayot. Perlawanan tumpuan di Kuantan berakhir dengan seri buat Pahang dan Selangor. Andik Bermansyah muncul wira The Red Giants apabila menafikan kelebihan gol Pahang yang disumbangkan Matias Conti. Permulaan yang kurang menyengat buat kedua pasukan yang hanya melakar 1 seri dan 1 kekalahan selepas 2 perlawanan. Pahang berada di tangga ke-9 berkongsi 1 mata dengan Selangor di tangga ke-10. 2 pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Saim WFC merupakan 2 pasukan yang gagal meraih mata setakat ini selepas tewas dalam 2 perlawanan yang telah diharungi. Saingan Liga Super masih lagi jauh manakala kedudukan carta Liga mungkin berubah selepas 2 lagi pasukan Kelantan dan Lions 12 bakal beraksi sebentar lagi. Perlombaan kapal layar Piala Monsun Malaysia. Skipper GAC Pindad Ian William mencipta kejuaraan berganda apabila kembali merampas gelaran daripada Taylor Canfield selaku juara jelajah Alpari World Match Racing AWMRT dan Piala Monsun Malaysia edisi ke-10. Lebih manis, Ian Williams turut melakar rekod baru sukan pelayaran dengan 5 kejuaraan dunia, mengatasi rekod pelayar Australia Datuk Peter Gilmore yang melakar 4 kejuaraan. Tekanan Ian Williams tampak berakhir apabila juara AWMRT 2013 Taylor Canfield sekadar beraksi di penentuan ketiga dan keempat. Berdepan skipper Luna Jets Matthew Richards, tiada masalah buat Ian Williams untuk melakar kemenangan 3-0 meskipun perlumbaan dihentikan pada satu ketika susulan tiupan angin yang lemah. Ini adalah kejuaraan jelajah AWMRT kelima buat pasukan GAC Pindad. Selaku juara Piala Monsun, Ian Williams meraih wang tunai lebih RM300,000 beserta Piala Tunku Laksmana Johor
yang pertama kali diperkenalkan. Manakala selaku juara AWMRT, Ian dan rakan-rakan pulang dengan wang tunai $100,000 Amerika Syarikat. Manakala Richards yang juga naib juara menerima lebih RM200,000. Sultan Johor Sultan Ibrahim berkenan menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Amazing for GAC Pindar to get the double here, Monsoon Cup and World Match Racing Tour. That's the third time actually for the Monsoon Cup, and each time we've had the Match Racing Tour as well. So really couldn't be happier. Juara AMWRT 2013 Taylor Canfield berpuas hati di tempat ketiga selepas menang ke atas Eric Monin dari pasukan tim Sailbox dengan kemenangan 2-0. Baiklah, segmen sukan berakhir di sini. Saya terus kembalikan bersama dengan Syaril dan juga Sikin. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Rizal untuk perkembangan sukan. Kita ke perkembangan seterusnya. Untuk cuaca malam ini, kita ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Marcella James. Silakan Marcella. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Laporan cuaca dimulakan dengan melihat kepada corak tiupan angin di mana di semenanjung Malaysia angin bertiup dari arah tenggara, manakala di Sabah dan Sarawak angin bertiup dari arah timur, di mana kelajuan angin adalah agak perlahan iaitu sekitar 10 hingga 20 km sejam. Oleh yang demikian, tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora dikeluarkan untuk kawasan perairan negara buat masa ini. Dan seterusnya kita perhatikan pula keadaan cuaca semasa di semenanjung Malaysia. Secara amnya pada malam ini kesemua negeri mengalami keadaan cuaca yang baik. Namun di negeri Sabah hujan di 1-2 tempat sedang berlaku di bahagian pedalaman dan juga pantai barat. Manakala di negeri Sarawak hujan di 1-2 tempat juga sedang berlaku di bahagian timur dan juga tengah negeri Sarawak. Dan keadaan lembap ini dijangka berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Dan sebelum berpisah, berikut adalah tinjauan cuaca bandar-bandar utama untuk hari esok. Baik, terima kasih Marcella James. Jawatan Kuasa Bencana Negara akan memperincikan semula prosedur operasi standard SOP banjir bagi memastikan pelaksanaannya kelak mengikut model negara maju. Menteri di Jabatan Perdana Menteri merangkap pengerusi Bencana Negara Datuk Seri Syahidan Kasim berkata ia dibuat berdasarkan pandangan menyeluruh pihak yang terlibat dengan banjir besar baru-baru ini. Perkara penting dalam SOP itu ialah memastikan setiap orang yang diarahkan berpindah mesti berpindah apabila arahan dikeluarkan kerana ramai tidak mematuhi arahan berpindah semasa banjir baru-baru ini. Di negara maju seperti Jepun, orang ramai berpindah supaya arahan dikeluarkan dan mereka kembali apabila dibenarkan. Jawatan Kuasa Bencana Negara turut mengambil kira keselamatan harta benda pemilik rumah yang diarahkan berpindah kerana ia antara sebab ramai enggan berpindah sehinggalah air mencapai bumbung rumah. Datuk Seri Syahidan ditemui media selepas menyampaikan wang ihsan kepada 435 penduduk terjejas banjir di Perlis yang berpindah ke pusat pemindahan. Setiap keluarga menerima RM500 melibatkan peruntukan RM217,500 daripada Kerajaan Persekutuan. 18 buah syarikat dan agensi kerajaan negeri dan persekutuan menerima sijil penghargaan daripada Kerajaan Negeri Kedah. Penghargaan itu atas sumbangan mereka membantu membina rumah sementara untuk penduduk terjejas banjir di Kampung Karangan, Manik Urai di Kelantan baru-baru ini. Sijil penghargaan disampaikan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Tun Dr. Mahathir dalam satu majlis di Wisma Darul Aman Al-Usta. Menurut Datuk Seri Mukris, jumlah keseluruhan sumbangan yang diterima oleh kerajaan negeri mencecah hampir RM2 juta. Kita rasa begitu terharu kerana begitu banyak sekali syarikat-syarikat yang beroperasi di Kedah ini tampil ke hadapan untuk menyumbang wang tunai, ada juga yang menyumbang bahan binaan dan tenaga kerja, peralatan
dan khidmat nasihat untuk menjayakan perancangan kita itu. Antara syarikat dan agensi kerajaan yang menerima penghargaan ialah Belati Wangsa Sendirian Berhad, UCM Construction Sendirian Berhad, SP Baiduri Sendirian Berhad dan Yayasan Muhibah Tan Sri Feng Ah Seng. Kedah sebelum ini mengumumkan akan membina 53 buah rumah untuk penduduk terjejas banjir di Kampung Karangan, Manik Urai. Kos sebuah rumah dianggarkan RM15,000. Langkah proaktif diambil dalam usaha menyediakan bantuan kewangan kepada usahawan terjejas banjir. Antaranya dana kecemasan perusahaan kecil dan sederhana PKS di bawah SME Corp. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan Dua Bandar Usahawan Koperasi dan Kepenggunaan Terengganu, Rosli Daud, geran pinjaman bermula daripada RM50,000 sehingga maksimum RM100,000. Seramai 43 usahawan di daerah Dungun dan Kemaman dikenal pasti terlibat dalam musibah banjir baru-baru ini. Daripada jumlah itu, 35 usahawan sudah membuat permohonan pembiayaan di bawah dana kecemasan PKS tersebut. Dianggarkan jumlah keseluruhan pembiayaan RM1.3 juta yang merangkumi 90% kos kerosakan premis, peralatan dan pembelian stok. Yang terlibat yang dikenal pasti oleh SME Corp adalah di daerah Dungun dan juga di daerah Kemaman lah. Jadi dengan sebanyak sumbangan yang telah diberikan dapatlah meringankan bebanan yang ditanggung oleh PKS kita. Terdahulu bila menyampaikan bantuan kepada usahawan terjejas banjir di program bikisan pasca banjir anjuran SME Corp Malaysia dan PBSM di Kuala Terengganu, sehingga kini 2 usahawan sudah menerima dana kecemasan berkenaan berjumlah RM40,000. Usahawan lain yang terjejas banjir juga dialu-alukan memohon pembiayaan di bawah dana kecemasan ini. Pelbagai pengisian menarik dan bermanfaat sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2015 masih terus diadakan. Pagi tadi di Putrajaya, program konvoi berbasikal 1 Wilayah Persekutuan menyemarakkan lagi pengisian sambutan tersebut. Konvoi berbasikal ini dilepaskan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur. Niat kita ialah untuk kita kumpulkan mereka untuk mengeratkan hubungan silaturahim, sekaligus juga untuk mereka dapat bersenam, beriadah dan juga bersama-sama keluarga mereka untuk mereka menghayati apa yang telah kita paparkan kepada mereka, iaitu supaya wilayahku ini menjadi tempat ceria. Hampir 1,000 peserta berbasikal menyertai konvoi kayuhan sejauh 30.9 km sekitar Putrajaya. Turut serta dalam program tersebut Pengerusi Perbadanan Putrajaya Tan Sri Dr. Asih Cik Mat. Tahap pendidikan di Malaysia semakin tinggi kualitinya saban tahun setaraf negara-negara maju lain. Hakikat itu terbukti apabila Malaysia menjadi destinasi pilihan ke-9 di dunia bagi pelajar antarabangsa yang ingin menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Ikuti laporan wartawan Zaira Sri Zakaria. Maklum balas itu diperoleh daripada 135,000 pelajar luar negara. Bagi peringkat fakulti, 11 fakulti tempatan berada dalam senarai 100 tangga teratas dunia ketika ini. Fakulti Sains Alam Sekitar Universiti Sains Malaysia USM misalnya menduduki tangga ke-28 dunia. Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia UPM pula di tangga ke-54. Sementara Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya di tangga ke-83. I chose Malaysia because it's a developing country, is getting developed, and it's a Muslim country. And I choose Malaysia just because of the nice and good weather and also peaceful environment. Karena di sini kan Islamic, international Islamic, di Indonesia yang international Islamicnya masih belum ada yang sebagus di sini. Jadi karena itu saya di sekolah di sini. Yeah, it's really nice. It's a nice place, nice environment with so many cultures, and it's really a mini ummah kind of thing. So I like Malaysia. It's a very, very nice country, and I love Malaysian people because they are very helpful and very friendly. Because this place is very warm. I like Rome.
and it's not windy. So I like this. Selain kualiti pendidikan, faktor cuaca dan persekitaran, perbelanjaan yang murah dengan pendidikan taraf universiti di barat menjadi faktor tarikan pelajar untuk datang ke Malaysia. Justru tiada sebab untuk pelajar Malaysia merasa rendah diri menuntut di institusi pengajian tinggi tempatan kerana kredibiliti sistem pengajian tinggi negara sudah mencapai tahap global. Rakyat di negara ini perlu membuka mata dan tidak perlu terlampau bermegah dengan institusi pengajian tinggi luar negara. Sedangkan di Malaysia, kita sudah mempunyai sistem pendidikan yang cukup berkualiti dan diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa. Bak kata pepatah, hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri. Maka, lebih baik di negara sendiri. Zaira Sri Zakaria untuk Berita TV1. Baik, Nasional 8 berakhir di sini. Teruskan dengan lagi berita tempatan dan antarabangsa dalam Best 5.10 jam 9 malam bersama Zafli Abdul Jawad. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.